Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Saya Ni Muhammad Kamal bin Azman daripada Sudan Pelajar UiTM Puncak Lam. Pada hari ini, tujuan saya menemuduga cikgu pada hari ini sebab saya ingin bertanyakan cikgu pasal classroom management pada abad kini. Jadi, firstly saya ingin start dengan menanya sedikit tentang biodata diri cikgu. Firstly, nama penuh cikgu. Second, umur, latar belakang, bilangan tahun mengajar, subjek dan sekolah yang diajar. Okey. Waalaikumsalam Akmal. Terima kasih sudi menemuduga saya. Nama penuh saya Nurul Aisyah binti Muhammad. Sekarang saya ni berumur 26 tahun. Latar belakang saya merupakan pelajar degree bahasa Cina. Tapi di sekolah saya mengajar subjek RBT, subjek reka bentuk teknologi disebabkan keperluan semasa sekolah. Sekolah saya sekarang tak ada subjek Cina, jadi saya kena mengajar subjek lain lah, iaitu reka bentuk dan teknologi. Saya mengajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Long Gafar, Kota Baru, Kelantan, dan baru sahaja posting dalam masa 2 bulan ni. Saya posting awal bulan 11 2022. Jadi pengalaman saya sekarang sebagai seorang guru tetap baru 2 bulan lah. Baru memang Baru fresh. 2 bulan. Masih fresh, guru novice lagi. Okey, itu Terima sajalah. kasih cikgu. Ini saya ada 3 objektif dan lebih kurang dalam 11 soalan. Jadi, objektif pertama adalah untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru di dalam bilik darjah dari segi prestasi dan tingkah laku. So, soalan pertama, apakah contoh biasa tingkah laku bermasalah yang cikgu hadapi sebagai seorang guru? Okey, sepanjang tempoh 2 bulan ni saya mengajar subjek RPT. Tingkah laku yang paling obvious, yang paling ketara ialah masalah fokus pelajar. Sebab saya sekarang ni banyak ajar kelas belakang. Bila kelas belakang, murid ni dia tidak berminat untuk belajar. Jadi kurang fokus dalam kelas. Bila dia kurang fokus, dia banyak berbual, dia banyak main dalam kelas, dia banyak bising. Macam itulah. Itu masalah yang pertama lah, fokus belajar. Masalah yang kedua dari segi ejek mengejek. Masalah kiranya dalam kelas tu murid-murid selalu bergaduh, dia akan ejek mengejek. Biasa orang Kelantan macam ni, kalau dia lebih tengok penampilan. Contohlah kalau seseorang tu hitam, dia akan panggil Bangla, hitam. Bila ada masalah tu berlaku, hey Bangla, hey Itai, mu ni gelak-gelemak lah muka. Bahasa Kelantan lah. Lepas tu kawan ni dia akan balas balik mulut ke mulut. Macam itulah. Bila ada masalah masalah tu dalam kelas, dia akan mengganggu proses pembelajaran. Itulah. Okay, setakat ni 2 tu lah yang obvious. Ejek mengejek dan tiada fokus. 2 masalah. Okey. Soalan seterusnya. Apakah cabaran seorang guru yang bertanggungjawab membangunkan prestasi pelajar mereka di dalam bilik darjah? Okey, cabaran guru ni, murid abad sekarang ni, dia kuranglah hormat guru. Dia jadi, kalau bahasa Kelantan kita sebut, tak dengar kata. Kalau orang luar, kalau bahasa standard kita panggil, adalah pelajar tak dengar arahan guru lah. Masalah utama. Bila pelajar tak dengar arahan guru, dia orang tak takutlah kepada guru. Guru marahlah macam mana sekalipun, dia macam buat tak dia indah ya. Dia tak indah macam itulah. Itulah cabaran paling terbesar saya setakat ni. Saya rasa saya masuk kelas tu dah garang dah. Dah kuat dah. Tapi pelajar tu tak takut pun. Ada sekali tu murid tu tak nak masuk kelas saya sebab dia kata suara saya lembut. Saya ni, saya rasa suara saya dah kuat macam petir dah garang dah, tapi budak tu masih dia ingat cikgu baik lagi. Masih kata saya tak garang lagi. Cabaran dia sekarang. Murid kurang beradab lah. Okey, soalan seterusnya. Sebagai seorang guru, apakah faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar dan adakah cikgu fikir berlengah-lengah adalah antaranya? Ya, betul. Masalah berlengah-lengah tu antara masalah utama pelajar lah. Kenapa dia berlengah-lengah? Sebab dia tidak berminat untuk belajar. Bila tidak berminat untuk belajar, dia tidak akan fokus dalam kelas. Okey, masalah yang kedua ialah faktor pengaruh kawan. Sebab saya banyak kelas belakang kan. Bila kelas belakang ni, ramaiannya pelajar-pelajar dah memang datang sekolah semata-mata untuk pergi sekolah je lah. Tak ada minat untuk menimba ilmu ke apa ke. Dia just nak jumpa kawan sahaja. Itulah masalah terbesar bagi saya. Faktor pengaruh kawan dan
melengah-lengah, tidak minat belajar, Pada pendapat cikgu, mengapakah pelajar cenderung untuk berlengah-lengah? Okey, cenderung untuk berlengah. Jawapan macam tadilah, dia tidak Macam berminat tadi ya. tidak Tidak berminat berminat. untuk belajar. Tidak berminat untuk Boleh belajar. menjawab Bila kita kepada soalan tanya tadi. kan, dalam kelas kan, bila kita tanya, um, kenapa tak berminat nak belajar ni? Dia akan cakap, malas saya belajar. Kalau saya tak belajar pun, saya boleh je bekerja. Keramaian pelajar-pelajar saya ni, dia minat dalam bidang kemahiran. Macam Kemahiran. dia suka buat ni. Kalau yang ni suka baiki motor. Keramaian ni suka ni lah, suka baiki motor. Suka Dia tak buat ada. benda kemahiran. So jadi subjek RPT, subjek yang saya mengajar ni, dia tak minat nak fokus. Macam tu. Lebih kepada tu. Okay. Okay. Yeah. Okay, kita akan meneruskan pada objektif kedua, iaitu membezakan pelbagai kaedah dan pendekatan yang digunakan oleh guru novis dan guru veteran untuk mengekalkan motivasi pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi, first question is, bagaimanakah cikgu memotivasikan diri sebelum memotivasikan pelajar cikgu? Okay. Bagi saya sebagai guru baharu ni, saya kena sedia maklum lah terhadap masalah pembelajaran masa kini dan masalah pelajar masa kini. So saya kena sedia mindset dari awal. Okay, betulkan niat. Okay, aku ni seorang guru bukan sahaja mengajar tapi sebagai seorang pendidik dan pembimbing pelajar ni. Lepas tu pelajar ni kadang-kadang dia tak boleh, dia masih belum matang. Dia kadang-kadang yang dia buat macam tu budak-budak dia tak tahu dia salah. Jadinya sebagai seorang guru ni, saya kena sabar, saya niat, okay, aku nak didik pelajar ni untuk menjadi seorang yang berjaya di masa depan dan sekurang-kurangnya dia boleh menjadi seorang yang bermanfaat kepada orang lain. Macam itulah. Niat tu kena betul lah bagi saya. Niat pada diri sendiri. Kalau nak ikut realitinya, nak mendidik pelajar zaman sekarang ni bukan senang lah. Banyak sangat cabaran dia. Banyak cabaran. Kan, macam awak kan. Okay, kita sekarang tengah belajar kos pendidikan kan. Banyak teori, belajar itu, belajar ini. Tapi realitinya susah nak apply sebab realiti. Pelajar sekarang ni dia advance lah macam tu. So apa-apa pun betulkan niat tu dulu. Macam tu lah. Okay, soalan kedua. Apakah kaedah atau strategi yang cikgu gunakan untuk memastikan pelajar bermotivasi di dalam kelas? Okay, kalau kaedah dan strategi, kalau bagi saya lah, saya akan awal-awal kelas tu saya tak terus mengajar. Korang kira macam ada set induksi kan. Set induksi, kalau saya suka ambil macam kita berkenalan dulu dengan pelajar tu. Tanya hari dia okey ke tak. Contoh kalau kelas tu sebelum rehat, selepas rehat saya akan tanya, tadi cukup makan ke semua? Dah ready ke nak belajar? Okay, lepas tu awal-awal kelas tu saya akan nak ready dia punya mental untuk belajar. Tengok video pendek dulu, bagi dia orang bertenang dulu, rehat dulu 10 minit. Lepas tu fokus belajar. Fokus topik utama. Tarik minat mereka. Kiranya masuk kelas tu bukan terus marah ke, bukan terus tanya pasal pelajaran ke, tak. Tanya pasal kerja sekolah apa. Tanya orang dulu. Macam tu. Biar dia orang rasa selesa dengan kita. Baru okey nak mengajar lepas tu. Okey, soalan terakhir untuk objektif 2. Pada pendapat cikgu, mengapa penting untuk mengambil kira motivasi pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran? Okey. Bagi saya amat pentinglah supaya murid tu bermotivasi dulu sebelum belajar supaya mereka tahu apa yang mereka belajar dan tahu niat kenapa mereka belajar. Okey, paling pentinglah macam ni. Sebelum belajar tu, sebelum kita belajar, sebelum guru mengajar dan murid belajar, pelajar tu kena tahu dulu apa objektif kelas untuk hari ni. Kita kan ada dalam DSKP kita belajar kan. Kita kena tahulah. Okay, hari ni objektif kita, murid-murid dapat, contohlah subjek RBT, murid-murid dapat mengenal pasti alat perkakas dapur. Jadi kena bagi tahu dulu sebelum kita belajar, bagi tahu dulu dekat murid tu objektif kelas hari ni. Objektif pada kelas ketika itu. So murid-murid akan bersedia dah lepas tu. Okey, Mas Cikgu, untuk jadi kita akan teruskan untuk objektif yang ketiga, iaitu untuk mengenal pasti teknik berkesan yang digunakan oleh guru untuk menguruskan bilik darjah. Jadi soalan pertama, siapa yang paling bertanggungjawab untuk pengurusan bilik darjah? Okey, pengurusan bilik darjah ni
Bagi saya soalan ni sangat subjektif. Yang paling bertanggungjawab of course lah guru. Tapi yang mula-mula bahagian pengurusan bilik darjah ni dia kena guru tingkatan dulu. Guru tingkatan. Guru tingkatan. Maksudnya guru kelas dia orang lah, guru kelas dia orang. Biasanya guru kelas dia orang ni sebab guru kelas akan ada grup WhatsApp dengan murid-murid tu kan. Akhirnya pelajar tu akan kenal guru kelas dulu. So mungkinlah guru kelas tu boleh bagi peraturan-peraturan dalam kelas. Contohnya dalam kelas saya ni, saya tak nak masa subjek saya ada orang pergi toilet. Ada orang pergi makan, minum ke apa. Kalau nak pergi toilet ke apa, lepas kelas saya baru boleh. Jadi guru kelas memainkan peranan yang sangat penting. Jika kelas saya ni kena buat macam tu lah. Barulah pelajar akan berdisiplin. Baru dalam kelas, cikgu saya nak ke toilet. Oh tak boleh. Cikgu saya nak makan. Tak boleh. Macam tu. Bagi saya guru kelas lah. Guru kelas, guru subjek. Lepas tu penolong dan ketua kelas. Itulah. Soalan yang kedua, apakah cara yang paling strategik untuk menyediakan bilik darjah? Sebagai contoh macam meja belajar, meja guru, stesen kerja jika ada. Okey. Kalau, apa soalan tadi? Apakah cara yang paling strategik untuk menyediakan bilik darjah? Okey. Untuk cara strategi untuk menyediakan bilik darjah, semestinya pelajar, bila dia belajar, dia nak keadaan yang kondusif dan selesa. Jadinya, kalau biasa-biasalah kan kita dalam kelas, meja pelajar menghadap blackboard meja kan. Guru. Okey, meja belajar menghadap blackboard. Tapi saya dapati ada satu cara susunan meja yang baguslah untuk pelajar menengah ni guna. Dia macam ni. Tengah dia terbahagi kepada 3 bahagian. 3 bahagian. Okay, bahagian pertama yang tengah ni, orang tengah, 2 meja biasa dia akan sambung 2 meja je. Dua meja, 3 meja lah, 3 meja duduk bahagian tengah. Lepas tu meja tepi kiri dan kanan menghadap meja tengah. Menghadap tu. Menghadap meja tengah. Macam conference. Dia macam forum, macam ni. Okey. Sekejap cikgu cuba lukis. Okey, lepas tu yang ni papan hitam. Okey, kalau awak nampak ke? Saya tak nampak ni. Nampak. Tu ada papan hitam. Tu kiri dan kanan. Okey, saya dapati sebab bila saya buat macam ni, pelajar-pelajar tu dia akan lebih fokus dalam kelas sebab kedudukan dia bukan kedudukan yang biasa. Biasanya ni saya jumpa bila di tingkatan 2, dia duduk kelas macam ni. Sebelum ni kelas dia biasa je, straight je. Kira dia pandang cikgu. Tapi bila kedudukan dia macam ni, dia lebih seronok. Dia macam ada boleh bincang apa. Macam ada perubahan lah. Kelainan daripada biasa. Biasanya kedudukan macam ni dibuat untuk sekolah rendah. Sekolah menengah jarang lah. Tapi bila saya tengok budak tingkatan 2 tu, dia kata dia suka duduk macam ni. Susunan meja yang saya buat ni. Dia suka duduk rapat-rapat. Dia suka duduk rapat-rapat lah macam tu. Okey, untuk soalan ketiga. Apakah cara terbaik untuk menangani konflik dalam bilik darjah dalam kalangan pelajar? Okey. Cara terbaik macam biasalah saya bagi tahu tadi, tetapkan peraturan dalam kelas kamu. Sebagai contoh macam kelas saya dalam waktu belajar sejam, tak boleh ada pelajar pergi tandas. Kiranya kalau nak pergi tandas, pergi sebelum atau selepas kelas saya. Okey, yang kedua, biasa tu yang itulah yang pertama. Yang pertama, kalau makan minum tu saya bagilah minum air dan snack. Bukan snack, candy. Kalau snack tu tak boleh lah. Kalau candy tu boleh sebab kadang-kadang mengantukkan dalam kelas kan. So bagilah makan candy. Kalau benda yang berat tu tak boleh lah. Macam tu lah bagi saya. Tetapkan peraturan. Peraturan khusus dalam kelas. Okey, macam mana cara cikgu mengajar? Macam semasa cikgu mengajar tu perlu ke semua murid fokus? Kalau dia nak tanya, cikgu benarkah tak? Ataupun cikgu memang totally control dalam kelas tu?
Okey, semestinya kita perlu beri sebab sekarang ni pembelajaran abad ke-21 guru hanya sebagai pembimbing. Betul, guru sebagai hanya pembimbing, pelajar yang buat semuanya. Jadinya kalau zaman sebelum ni, guru sebelum ni dia akan chalk and talk. Chalk and talk tu maksud dia cikgu cakap, murid dengar. Tapi pembelajaran abad ke-21 patutnya murid yang banyak buat kerja, cikgu sebagai pembimbing. Jadinya dalam kelas saya bagilah pelajar tu tanya. Cumanya kalau nak tanya seeloknya beradablah. Angkat tangan dulu, cikgu saya nak tanya. Macam itulah cara yang sebaiknya. Tapi kadang-kadang pelajar kita ni kalau kelas tu dah bising dah kan. Cikgu saya nak tanya ni, cikgu itu ini. Kan? Bila dah berebut tu kita jadi macam kelas bising, saya serabut. Okay, saya suruh diam semua. Okay, diam. Buatlah taktik kita kan. Diam semua. Lepas tu nak tanya, okay, boleh angkat tangan. Time tu barulah tenang sikit. Yang tersusun. Tenang dikawal lah. Macam tu. Okay, dah habis untuk 3 objektif. Jadi, salam cepu emas untuk cikgu. Apakah nasihat atau cadangan cikgu untuk bakal-bakal guru yang akan datang sampai ini? Macam kami semua. Okay, untuk guru-guru baru ni lah. Saya pun masih guru baru sebenarnya. So, apa yang saya boleh cakap, kerja sebagai guru ni sesuatu pekerjaan yang sangat-sangat mulia. Sebab apa? Saya fikir kita nak buat pahala kan. Nak buat pahala sepanjang zaman, seumur hidup kan. Niatkanlah dengan semoga bila aku jadi guru ni ada sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada aku. Memberi manfaat apa? Manfaat dekat akhirat nantilah. So aku nak jadi guru yang baik, nak didik baik-baik anak murid ni. Macam tu. Yang paling penting betulkan niat. Sebabnya cabaran guru ni banyak dan berbeza mengikut zaman. Kalau ikut zaman sekarang ni, zaman gadget, murid tak fokus. Masa depan ada lagi dia punya cabaran. Tapi apa yang penting tadi ialah niat lah. Niat tu. Tetapkan niat dia dulu. Anak murid sekurang-kurangnya sebab tak semua pelajar yang cerdik akademik. Ada pelajar tu dia lambat akademik. Maksudnya dia belajar lah macam-macam mana pun tapi otak dia tak boleh nak terima. Tak ada catch up. Sekurang-kurangnya, tak boleh nak catch up lah, lambat catch up kan. Sekurang-kurangnya kita boleh nasihat dia, bimbing dia menjadi seorang yang beradab dan berakhlak. Lepas tu boleh memberi manfaat kepada manusia lain. Macam itulah, benda itulah yang saya pegang. Sekurang-kurangnya pelajar tu beradab. Jadi warga negara kita akan jadi beradab lah di masa hadapan. Beradab dulu sebelum ilmu. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih cikgu kerana sudi menemubual dengan saya. Okay, sama-sama. Semoga berjaya menjadi guru nanti. Terima kasih cikgu. Okay. Ada.